Ya? Sama bagi kat luar. Assalamualaikum Ustaz. Hijau Ustaz. Tahu tak? Tak Ustaz. Saya bagi yang sebab pasal dia nak ada hari tu. Saya bagi berdua. Ada ya? Ada. Saya bagi dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam halaqah ilmu. Moga-moga kita mendapat rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah ya, kita ambil sedikit peringatan. Kita tinggalkan dulu kitab kita dulu. Dan sebab itu ada permintaan daripada jemaah kita untuk kita menguraikan atau memberi peringatan serba sedikit berkenaan dengan peringatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala oleh Nabi SAW mengenai golongan yang menyesal selepas matinya mereka. Ya, jadi tuan-tuan ambil itu, kita tengok satu persatu lah tuan. Baik. Allah beberapa peringatan Al-Quran serta sunnah Nabi SAW mengenai golongan yang menyesal selepas matinya mereka. Ya, kalau kita tengok dalam Quran banyak ayat yang menceritakan tentang penyesalan dan juga kebahagiaan orang yang datang selepas penyesalan, kebahagiaan selepas mati. Dan dalam sunnah-sunnah Nabi pun banyak cerita benda yang sama. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu tuan-tuan secara sepintas lalu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini biasa kita dengar, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Okey, ada dua perkara. Yang pertama, setiap daripada kita akan mati. Kedua, bila mati tidak tamat begitu sahaja, sebab akan ada hari kiamat, hari kebangkitan. Okey, hari kebangkitan adalah hari penentuan kita sama ada salah satu di antara dua perkara, syurga atau neraka. Itu saja. Okey, baik. Ketiga itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Okay, baik. Memang kadang-kadang manusia ni bila hidup di dunia, dia boleh lupa akhirat. Okey, itu kebiasaan hidup manusia. Kemewahan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Nabi kata apa? Aku paling takut dibentangkan kepada umat aku kemewahan dan kekayaan. Bukan bermakna nak cela kekayaan, nak halang orang daripada cari kekayaan. Tidak. Tetapi kebanyakan daripada manusia, bila Allah Ta'ala bagi nikmat, maka dia lupa pada Allah Ta'ala. Ya, sebab tu disebut bahawa ujian yang paling berat ialah ujian kemewahan dan kekayaan. Itu ujian paling berat. Sebab ujian yang berbentuk kesusahan, kefakiran, kemelaratan, kepapaan, orang cepat akan ingat pada Allah Ta'ala balik. Ya. Cuma kalau kita tengok apa yang berlaku baru-baru ini kan, yang banjir besar ke apa benda tu, seolah-olah kita masih lagi tidak sedar siapa diri kita. Kita masih lagi tak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum. Nanti kita tengok satu persatu. Ada baik. Kita berdasarkan kitab At-Tafsir Al-Kabir Al-Musamma Al-Bahrul Muhit, ya, Al-Imam Al-Andalusi, dia kata bahawa ayat ini menerangkan tentang setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Ya, saya sebut tadi lumrah. Tak ada benda yang hidup selama-lamanya kecuali Allah Ta'ala. Allah ialah zat yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan ada benda yang akan kekal abadi juga untuk selama-lamanya dengan izin Allah Ta'ala. Contoh, syurga, dia akan kekal selama-lamanya, tetapi bukan kerana sifat dia abadi, tetapi kerana izin Allah Ta'ala. Okay? Tapi manusia
dia tidak, memang dah jadi lumrah, dia tak akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup selama-lamanya. Tak ada. Setiap makhluk manusia, fokus manusia, dia akan mati. Okay, bila mati akan bertemu dengan Allah Taala. Kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi pun, Nabi sebut bahawa umur umatku di antara 60 sampai 70. Sangat sukar, sangat sedikit yang melangkauinya. Okay, 60 sampai 70. Ada orang hidup sampai 100 tahun. Sebab itu dia umur 100 tahun tu dia kena bersyukur atas subsidi. Kalau kena tarik subsidi pada muka. Kan? Ini lumrah kan? Lumrah. Allah Taala bagi subsidi, tak bersyukur. Kan? Bila ditarik, mula dia melenting tak tentu hala. Benda tu pun macam juga yang berlaku dalam masyarakat kita. Bila kerajaan bagi subsidi dulu, dia bila tarik subsidi, bengang pula. Cuma saya tengok ada seorang yang tak rasa bengang. Profesor Dr. Muhayya ni. Itu dia boleh bagi relax je. Saya kadang-kadang, yalah wallahualam lah, mungkin cara dia hati bersih ke apa, tapi pada saya kalau semua benda pandang positif, rasanya bermasalah juga. Tapi wallahualam, itu cara dia kan. Dia kata kalau harga barang naik, memang itu lumrah, harga barang naik. Okey, kalau harga barang naik, kalau dulu kau beli suatu barang harganya RM1, kau dapat 5, contoh dia kata kan. Bila dulu dengan kau dapat macam tu RM1, beli benda dapat 5, kau tidur 8 jam. Sekarang bila kau beli duit RM1, kau hanya dapat 2 benda saja, bermakna kau kena kurangkan tidur kau daripada 8 jam kepada 4 jam untuk menaikkan produktiviti. Itu cara dia berfikir. Ya, itu wallahualam. Kita tak boleh marah dia, apalah Prof Muhayya dia tak guna, tak boleh. Kerana itu cara dia berfikir. Ya, cara orang kampung fikir lain pula. Kan dia masing-masing ada cara dia berfikir. Baik. Macam lah juga tok guru kan, dia ada tok guru yang berlainan cara fikiran dia. Kan dia rasa orang kampung boleh ikut cara dia bawa. Ada setengah orang tak boleh. Itu masalah dia kan, masalah. Jadi sebab itu kena ada, kita kata apa istilah yang orang politik pakai, win-win situation. Check and balance tu kena ada. Maknanya tok guru dia kena faham cara anak murid dia menerima macam mana. Kan? Dia janganlah pula marah bila tengok anak murid dia tidur, tak boleh. Sebab anak murid tu bukan tidur. Anak murid tu kalau dia terhangguk-hangguk tengah kuliah subuh, jangan marah. Sebab itu memang cara orang dewasa belajar. Itu cara orang dewasa. Kan dia tenganga, mulut dia terhangguk-hangguk, mata pejam, bukan tidur. Cara dia menerima ilmu berbeza dengan orang muda. Sebab tu kalau tengok orang-orang dewasa belajar, dia terpaksa cari tiang atau dinding. Bukan dia nak tidur, bukan dia nak bersandar saja-saja, tapi ialah kerana ilmu tu berat. Jadi dia kena cari tempat untuk menampung beratnya ilmu. Dia kena bersandar dulu, relax. Dia cuba tengok orang yang bersandar jangan tidur tu kan. Jangan pejam mata. Kan sebab dia dah dapat satu benda, ilmu tu masuk secara mudah. Jadi dia kena faham. Bila dia faham, barulah dia boleh cara menyampaikan. Baik, itu caranya. Baik. Tengok ya. Jadi saya sebut tadi bahawa pasti akan merasai kematian. Jadi kita dapat umur yang lebih, itu subsidi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata tidak dipanjangkan usia seseorang hamba itu melainkan untuk tujuan kebaikan. Ya, Allah panjangkan usia kita besok untuk kebaikan. Allah panjangkan usia kita besok untuk kebaikan. Okey, tetapi jangan pula kita terlampau seronok. Oi, sempat lagi aku hidup, sempat lagi begini dan sebagainya. Sebab tak kira ya, tahun baru Masihi datang kok, tahun baru Hijrah datang kok. Bahkan setiap hari yang akan datang, dia semakin memancung dan memendekkan umur kita. Kan? Tapi orang kita kadang-kadang tak sedar diri lagi. Dah umur dah lanjut pun sibuk nak happy birthday lagi. Tak apa, tak ada masalah. Sebab itu tanda bersyukur. Cuma cara tu kena betul ya. Cara kena betul. Macam orang happy birthday nak buat kek hari jadi, silakan, tak ada masalah. Cuma yang bermasalah, ulama kata bila dinyalakan lilin itu masalah. Atas kek tu jadi masalah. Sebab apa? Sebab memang tidak ada. Tapi setengah-setengah ustaz dia kata ijma' kata haram. Wallahu a'lam. Okey, yang saya jumpa sekadar ilmu saya, satu fatwa saja daripada kerajaan Saudi yang menyatakan bahawa menyalakan lilin di atas kek hari jadi kerana apa? Dia umur dia katakanlah berapa tahun, dia kan berapa batang kek pula dah. Berapa batang lilin, kemudian ditiupkan lilin itu.
Cuma fatwa Saudi kata itu adalah amalan-amalan yang dibawa daripada amalan bukan Islam. Itu saja, agama Buddha dan juga agama Kristian. Jadi kita bila dah jadi macam tu, Nabi kata apa? Jangan menyerupai sesuatu kaum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah termasuk dalam golongan kaum itu. Okey, jadi lepas ni tak boleh. Yang terbaru, tengok, bila Islam tak bagi, ada kebaikan. Ada kebaikan. Apa tu kita kata Jabatan Kesihatan Australia lah. Ya, dia buat kajian, jangan benarkan anak-anak kamu meniup api lilin sempena hari jadi. Itu kajian. Sebab apa dia kata? Bila dia tiup, jelaga-jelaga itu akan pecah dan kemudian dia akan menyerap masuk ke dalam paru-paru anak-anak dan dia mudah kena penyakit. Sebab anak-anak kita ni paru-paru dia bersih, antibody dia kurang. Jadi jangan. Tengok, bila Islam tak bagi, ada dia punya kelebihan-kelebihan dia. Macam kita hari ni, tengok Islam bagi tahu peringatan demi peringatan tentang kematian. Sebab apa? Nak cerita, besok kamu akan hadapi saat yang lebih getir dan lebih dahsyat lagi. Ya, sebab tu disebut dalam hadis ya, Sayyidina Uthman bila lalu ke kubur atau lalu jenazah depan dia, akan pengsan beliau selama 3 hari. Pengsan. Ini Sayyidina Uthman, salah seorang yang dah dijamin Allah Ta'ala masuk dalam syurga pun takut. Sebab dia kata apa? So, siapa yang dimasukkan dalam kubur dan kemudian mereka ditanya, sesiapa yang lepas persoalan pertama dalam kubur, solat, maka akan lepaslah persoalan-persoalan yang lain. Siapa tak lepas persoalan solat, maka persoalan yang kemudiannya memang confirm gelap gelita kehidupan dia di alam kubur. Sebab tu solat tu benda yang kena jaga, tuan-tuan ya. Baik, kita tengok. Dan kemudian Allah Ta'ala mengaitkan pula kejayaan dengan terjauhnya makhluk yang mati itu tadi daripada neraka, dan dimasukkan pula ia ke dalam syurga. Dan ini memberikan pengertian bahawa makhluk yang mati itu tadi tiadalah dianggap berjaya apabila tidak masuk ke dalam syurga, bahkan termasuk pula ia ke dalam neraka. Okey, baik tuan-tuan. Clear maknanya Allah Ta'ala sebut setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kemudian Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang sama, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia telah berjaya. Maknanya nak cerita, Allah SWT cerita tentang kejayaan. Orang yang dapat masuk syurga itu adalah orang yang berjaya. Orang yang tak dapat masuk syurga adalah merupakan orang yang tidak berjaya. Okey, baik. Ulama sebut, walaupun ada dalam Quran sebut satu golongan namanya Ashabul A'raf. Okey, kita dah sebut biasa bahawa di hadapan manusia akan ada 2 sahaja tempat, syurga atau neraka. Dia ada satu lagi golongan namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni orang yang berada, A'raf ni satu bukit. Dia nama bukit, dia macam bukit, tempat tinggi. Dia akan duduk atas bukit tu, orang ni, dengan izin Allah Ta'ala, dan dia tidak ditentukan lagi nak masuk ke dalam syurga atau neraka. Ulama kata orang ini walaupun tak masuk syurga, tak masuk neraka peringkat awalnya, tapi mereka tetap golongan yang tidak berjaya. Sebab dia bergantung pada rahmat dan izin Allah semata-mata. Ya, dari 3. Tapi kita kena carilah, kena cari beramal di dunia untuk dapat nikmat syurga. Itu orang awam punya fikiran. Sebab kalau macam Rabi'atul Adawiyah, itu taraf pemikiran yang berbeza. Sebab dia kata, ya Allah, kalau aku beramal untuk dapat syurga dan terhindar daripada neraka, maka haramkan aku daripada syurga. Nampak? Kalau aku buat satu amal untuk dapat syurga, itu memang orang awam kan. Kalau bertanya kenapa buat lebih-lebih ni, InsyaAllah bawa dapat masuk syurga. Betul tak? Itu biasa orang awam. Tak salah, tak salah ya? Tapi Rabi'atul Adawiyah tahap imannya lain. Dia kata, ya Allah, dia doa, kalau aku buat sesuatu kerana mengharapkan nikmat syurga, haramkan aku daripada syurga. Orang tanya kenapa cakap macam tu? Dia kata apa? Kerana sesungguhnya aku melakukan amal bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tapi kerana tanggungjawab aku sebagai hamba. Itu saja. Nak masukkan dalam syurga, nak masukkan dalam neraka, itu kerja Allah Ta'ala. Kita jangan nak memandai-mandai, cuba jalan kita berusaha saja. Kalau kita dah buat betul-betul, tiba-tiba Allah masukkan dalam neraka, itu tanda keadilan Allah Ta'ala. Tak boleh pertikai apa-apa lagi dah ya. Baik. Itu kena tengoklah. Tapi kalau manusia tentukan, itu kena fikir. Nampak? Kalau dulu motor tak kena tol, sekarang ni nak kena tol pula dah, itu kena fikir. Itu tak boleh terima positif, tak boleh.
Kan? Nah, itu kena fikir pula macam mana. Sebab tu ada kereta dia nak mengelak daripada kena tol, dia masuk jalan motor untuk mengelak. Itu cara dia berfikir. Terpulanglah macam mana dia nak buat sekalipun. Kan? Tapi kalau Allah Ta'ala yang tentukan, itu yang terbaik. Tapi kalau manusia yang tentukan, masih boleh kita perbincangkan. Kan kalau macam ijtihad ulama ke, kan, siapa nak berdoa lepas sembahyang, siapa tak nak berdoa, nak wirid lepas sembahyang, tak nak wirid lepas sembahyang, tak apa, itu masalah khilaf saja. Itu masalah cabang saja, tak payah nak diperberat-beratkan. Nampak? Yang masalah besarnya kita perlu perberat-beratkan masalah berapa. Dan surah khabar sebut 70% ahli sunnah wal jamaah tak salat kat Malaysia. 70%. Macam mana nak lawan Syiah? 70% tak semayang. Syiah semayang nun masjid atas puncak gunung tu pun pergi semayang dekat Iran. Kita Allahu Akbar, bukan gunung, bukit je ni, tak lepas dah. Tak lepas dah. Kadang-kadang Allah kereta 2000 cc takkan mungkin tak dapat naik. Itu masalah orang kita lah. Kadang-kadang ujian sikit je Allah Ta'ala bagi tentang dia. Baik, dia macam cerita kita lah. Kita bila dapat nikmat lupa Allah Ta'ala, tapi bila dapat sikit je bala baru ingat Allah Ta'ala. Macam saya sebut sikit banjir tadi, zuk kan, macam dekat Cukai Terengganu, yang mana seorang makcik kata apa, rumah makcik banjir besar tahun 71, saya belum lahir, ya? Rumah makcik ni nun jauh kat sana air, tapi banjir tahun 2013 dalam rumah makcik paras dada air. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak ceritanya bahawa kita ni dunia dah semakin tak menentu dah. Mesir turun salji, Vietnam turun salji, ikan sibuk nak naik atas darat pula. Daripada berlaku kat Lahad Datu, berlaku pula dekat Jeddah. Dekat Vietnam pernah berlaku salji, tapi 114 tahun yang lalu. 114 tahun yang lalu. Jadi sebab itu kita kena tengok dunia ini dah semakin hampir dengan penghujung. Dia macam orang tua kan. Dia kadang-kadang dulu dia tak tentu. Dulu dia bila nak buang air besar, dia buang dalam tandas. Nampak? Bila dia dah tua dan nyanyuk sikit dah, dia tak kira mana-mana pun dia buang. Depan orang pun dia buang. Nampak? Macam itulah juga perumpamaan dengan dunia. Biasanya turun salji dekat negara-negara sejuk. Tapi sekarang dia dah tak kira dah tentang kat mana pun turun. Allah Ta'ala memberi peringatan pada kita bahawa dunia itu dah semakin tua. Ya, tapi kita tak sedar diri juga lagi. Banjir, makin lagi. Sebab itu Alhamdulillah, Alhamdulillah gelombang kedua tak berlaku. Walaupun dikata dalam minggu ni, dalam minggu ni, tapi tak berlaku lagi. Alhamdulillah, kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga dijauhkan daripada balak bencana, insya-Allah tuan-tuan ya. Sebab tu kita tengok. Tapi kita ni masalahnya bila banjir, dia suka ambil gambar-gambar yang dia boleh jadikan itu sebagai bahan. Nampak? Dekat Kuantan, masjid tak naik air. Nampak? Bila datang Taufan Hayyan dekat Filipina, masjid tak runtuh. Dia suka ambil benda-benda macam tu tuan-tuan. Sedangkan pada waktu yang sama, Taufan Hayyan bila mana membadai Filipina, masjid tak runtuh. Patung Jesus Christ pun tak runtuh. Jadi macam mana kita nak buat tuan-tuan? Mungkin akan ada orang kata, orang Kristian kata, tengok Jesus Christ pun tak runtuh, makna dia betul. Masjid tak runtuh, dia betul, bermakna dua-dua agama betul. Siapa nak pergi Islam pergi, siapa nak pergi gereja pergi, sudah. Itu yang kita bimbang, dia tak boleh jadi. Macam juga dekat Kuantan, gambar apa tuan-tuan? Masjid yang air keruh, masuk dalam masjid jernih airnya. Kita sekadar ambil gambar macam tu ya. Kehebatan kuasa Allah. Pergi semayang lepas banjir tidak juga. Apa benda tu? Tak ada ambil iktibar apa-apa tuan-tuan. Sedangkan kalau kita ambil iktibar logiknya, air kat luar keruh, masuk dalam masjid jernih tuan-tuan. Nak cerita apa? Kalau kita tak masuk masjid tuan-tuan, duduk luar masjid, dia kuliah tak nak pergi, hati keruh tuan-tuan. Kotor hati macam air tadi. Masuk masjid bersih tuan-tuan. Tapi ada juga orang masuk masjid hati kotor. Ada juga kan, kadang-kadang dia masuk, dia nak dengar, tapi sini tengok-tengok muka bersih belaka insya-Allah. Kan dia kadang-kadang, tapi tak boleh buruk sangka, terpulanglah. Macam SB pun kadang-kadang dia duduk dengar. Tak apa. Nampak? Sebab janji Nabi, orang duduk dalam majlis ilmu dia takkan celaka. Itu saja. Dia takkan celaka. Nampak? Apa niat awal dia itu serah kepada Allah Taala begitu tuan-tuan ya. Baik. Itu kita nak cerita tentang dunia ni. Kita cerita awal tu supaya orang kita tidak menyesal tuan-tuan ya. Besok-besok kita tak tahu sebab kajian mendapati sekarang ni gegaran demi gegaran berlaku. Berlaku.
Macam Filipina yang isu hak datu tu kan, yang ikan naik ke darat tu. 2 kali gempa bumi berlaku di Filipina. 5 poin berapa pada skala Richter tu, gegar. Okey, ikan lompat dan sebagainya naik ke darat. Okey, tak ada masalah. Baik. Yang kita nak sebut ini wallahu alam. Saya tak berani nak mengiyakan, tak berani nak menidakkan. Ini orang kaji sains. Dia buat baru ni dia kata setiap beberapa minit benua-benua atas dunia ini telah bergerak dan bergerak. Dia bergerak benua ni lah. Kan kita ada benua Asia, benua Australia, ada bergerak semua sekali. Hingga suatu ketika besok, ini yang kita berdoa pada Allah, semoga kita sempat buat amal sebelum datang saat itu. Yang mana Malaysia sekarang berada pada kedudukan khatulistiwa aman damai itu. Gempa bumi tak ada. Musim sejuk sangat tak ada. Okey, musim panas pun tak ada. Cuaca dia sama rata setiap tahun. Satu ketika besok, kalau kajian ini betul, dia kata Malaysia akan berada sebaris dengan India dan kedua-dua negara ini akan berada pada garis Antartika, akan berada pada kedudukan beku. Tenggelam tidak. Beberapa negara, beberapa benua akan tenggelam, hilang dari peta dunia. Malaysia pula akan berada pada kedudukan beku. Sedangkan tak beku pun tak datang masjid, beku besok langsung tak datang. Itu saya nak cerita tu. Nampak? Kan? Kalau dia tak beku macam ni, relax, dia pun tak boleh datang. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, yang tak datang tu mungkin otaknya beku. Itu minta maaf tuan-tuan. Sebab orang kita kadang-kadang dia di masalah benda-benda yang kecil-kecil nak apa? Nak bergaduh sana, nak bergaduh sini, macam hari tu. Saya balik faham sekejap. Orang kampung minta ceramah, saya ceramah je lah. Dekat kampung saya tu biasalah ni. Dekat pilihan raya je, masa sebelum pilihan raya, okey, relax, tenang. Bila pilihan raya je, warna-warni bendera naik. Tapi dia tak banyak bendera kat kampung saya. 2 bendera saja. Hijau pekat dengan biru pekat, tu je. Warna lain tak ada. Okey, biru muda tak ada. Dia biru tua, hijau tua saja dia naik. Masalahnya ialah saya balik baru ni, ayah saya kata, orang tu dah tak tegur dah orang sebelah tu. Orang tu tak tegur dah sebelah orang tu. Kenapa pula saya kata? Isu parti saja, isu kecil je datang. Takkan sampai kita nak memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, doa dia tak diangkat oleh, tak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim, kalau dia ada dalam majlis kita, berkemungkinan doa kita juga terhijab dengan Allah Ta'ala. Sebab pernah satu ketika seorang lelaki masuk, dia ini memutuskan silaturahim, gaduh dengan mak saudara dia. Akhirnya dia masuk majlis Nabi. Nabi kata, keluarlah daripada majlisku orang yang memutuskan silaturahim, kerana rahmat tak turun pada majlis yang mana ada padanya orang yang memutuskan silaturahim. Akhirnya orang tu keluar. Keluar, dia pergi jumpa dengan mak saudara dia, minta ampun, minta maaf. Dia masuk semula dalam majlis Nabi, barulah Nabi izinkan dia masuk. Itu bahaya tuan-tuan. Ini kau bergaduh sana, bergaduh sini, Allahu Akbar. Saya cerita kat surau, kat kampung, tapi orang surau AJK kata, Ustaz, lepas ni tak payah lagi lah ceramah. Itu masalah tuan-tuan. Kita nak cerita benda betul, dia tak bagi. Dia bergaduh tuan. Bergaduh sampai tak nak bertegur, buat kenduri kahwin tak nak datang. Bukan pakai BMW Brembo Specialist. Pakai motor C70 70 tahun dulu punya. Lampu pun dah tercabut. Just ada enjin, tayar 2 biji. Itu saja. Enjin pun dah Allahu Akbar, tali wire berselirat keluar. Bergaduh tu kan. Yang seorang bawa motor C70, yang seorang bawa basikal tu, bergaduh. Tak tegur kau kerana kau parti lain lah. Tuan-tuan, saya kata itu, kalau kita duduk kat parlimen, bertekak, saya sebut nama dengan izin tuan-tuan, bertekak hebat 2 orang. Datuk Jamaluddin Jarjis bertekak dengan Mat Sabu tuan-tuan. Di parlimen pam. Elok lepas habis sidang parlimen, ya Ahmad, dia minum. Itu pakai seorang pakai kereta besar, seorang pakai kereta besar, rumah macam mahligai. Bertekak situ time minum boleh pergi sama. Yang kita basikal tua dengan basikal tua bergaduh sampai tak nak bertegur. Tak kebodoh tuan-tuan. Bodoh itu. Nampak? Bila sebut perkataan macam tu tentang orang kampung, tak boleh, ustaz ni ganas. Aku anak kampung tu, aku nak memperbetulkan kampung aku. Nampak? Tapi dari tak beri, nak buat macam mana? Nampak? Macam mana? Kita pun tak boleh nak buat apa lagi lah tuan-tuan ya. Baik. Jadi kita sebut tadi bahawa
kita besok akan mati, masuk syurga atau masuk neraka. Masuk syurga berjaya, masuk neraka adalah orang yang tidak berjaya. Walaupun orang yang masuk neraka tetap akan masuk syurga kalau dia mati dalam iman, tapi dosa dia banyak. Tetapi ulama kata orang ini tetap dianggap sebagai orang yang tidak berjaya. Sebab apa? Sebab masuk dalam neraka. Jadi kita dah sebut dulu bahawa azab neraka yang paling ringan ialah 2 biji batu letak bawah tapak kaki, kemudian menggelegak otak dia. 2 biji batu jamrah kan besarnya lebih kurang orang pergi haji. Sebiji letak kaki kanan, sebiji letak kaki kiri, menggelegak otak dia akibat daripada kepanasan itu. Kita kalau bakar kaki atas dapur pun tak menggelegak lagi otak, tuan-tuan. Nampak? Tak menggelegak. Tapi ini dia letak batu 2 biji menggelegak, itu azab yang paling ringan dalam neraka. Baik. Ini memberikan satu kefahaman bahawa adanya golongan yang berjaya dan adanya golongan yang gagal dan menyesal atas segala perbuatan mereka ketika di dunia dahulu. Dia orang menyesal, tuan-tuan. Macam Sayyidina Ali kata, semua orang tidur, mereka hanya terjaga, mereka hanya sedar apabila kematian mendatangi mereka. Allah, dah mati dah aku punya. Itu tak sempat nak buat apa-apa lagi dah. Tak sempat lagi dah. Ini kita kena tengok. Ini pesanan daripada Sayyidina Ali, ya. Baik. Jadi kita berdoalah semoga kita jadi orang yang berjaya. Tapi nak berjaya, perkara asas iman kena jaga dulu. Ya, hati itu kena jaga dulu. Baik. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang penyesalan manusia apabila mereka telah menemui kematian dan penyesalan selepas kematian. Kerana melakukan kejahatan di dunia ini adalah sia-sia sahaja. Mana nak cerita? Ayat Quran, hadis Nabi cerita tentang penyesalan orang yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka sedar waktu itu apa yang mereka boleh buat lagi, tak boleh buat apa dah. Sia-sia sahaja. Macam saya dapat tadi hari semalam tu kan, Saudara Fazli kita hantar yang pamphlet tu, ayat tu kan, wa qala rabbirji'un. Bila dah didatangkan ke iza jaa ahad, apabila didatangkan kepada mereka itu kematian, wa qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Dialog dengan Allah Taala, roh dialog. Ya Allah janganlah matikan aku lagi, kembalikanlah aku ke dunia untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku boleh buat amal balik atas apa yang telah aku tinggalkan dulu. Faham? Sebab kita faham kita kan, setiap orang yang nak mati, Nabi kata apa? Dia akan ditunjukkan tempat tinggalnya. Orang nazak, bila dia dah nampak malaikatul maut, dah putus hubungan dia dengan dunia. Dah putus, okey? Baik, kemudian malaikat akan datang, sama ada malaikat pembawa rahmat atau malaikat pembawa azab. Dia akan datang, ditunjuk paparan depan kita, skrin putih depan kita, inilah tempat tinggal kau besok. Jadi bila nampak menderik, kalau tempat dia baik, maka dia akan senyum, seronok, tak sabar nak pergi jumpa Allah Ta'ala. Tapi kalau tengok api yang menyala-nyala, ular yang besar tekuk unta dalam kubur warna hitam, seekor ular kepala 9, dalam kubur 99 ekor ular pula, mesti dia tak nak dia, tuan-tuan. Mesti dia rasa takut, dialog dengan Allah Ta'ala. Nampak? Akhirnya apa Allah Ta'ala kata? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nampak? Dia minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia sekejap je untuk aku beramal sikit atas apa yang telah aku tinggalkan dulu. Allah Ta'ala kata apa? Kalla. Sekali ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tolak secara direct permintaan kita. Sedih, luluh hati tuan-tuan. Allah Ta'ala cakap, tak boleh. Dulu masa hidup dunia, kita doa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak pernah pun kita dengar suara Allah Ta'ala bagi tahu, tak payah berdoa, aku tak perkenan. Ada tuan-tuan dengar tu? Tak ada. Nampak? Sebab nak bagi ruang pada kita sentiasa doa, minta dengan Allah Ta'ala. Sebab bila nak mati besok, minta Allah Ta'ala direct kata, tak boleh. Sebab kau telah berada di alam yang memisahkan hidup dunia dengan hidup akhirat. Itu tak boleh lah. Ketika itu menangis air mata darah sekalipun dah tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat apa lagi lah. Nampak? Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang mati senyum, kena baik sangka kepada dia. Nampak? Ada orang mati dalam keadaan apa? Buruk kan? Pun kena baik sangka kepada dia. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu saja. Jangan pula kita sibuk-sibuk tengok,
Hui, muka tu bakar habis, ini mesti ahli neraka. Tak boleh. Tak boleh, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kan? Kita tak, cuma itu pandangan luar sahaja. Ya, pandangan luar sahaja. Baik. Itu keadaannya. Mana bila dah dia bukan masuk dalam kubur baru dapat. Atas dunia tu. Masa nazak tu dia dah dapat dah. Nampak? Sebab itulah Sayyidina Umar pesan kepada kita, tengok orang nazak, jangan tengok saja. Doakan kepada mereka. Ingat tak dulu tuan-tuan, yang sebelum ini kita ambil doa tasbih. Doa tetapkan iman orang yang dah letak dalam kubur. Nampak? Yang ini, yang orang atas dunia, kita tak payah doa tasbih. Kalau dia masih nazak tu, apa kena buat? Kita talqinkan dia la ilaha illallah. Sebab Sayyidina Umar kata, laqinuhu la ilaha illallah. Talqinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia sekarang ini sedang berperang dengan makhluk yang kamu tidak nampak. Ketika sakaratul maut, makhluk yang paling hampir dengan seorang manusia, syaitan. Silap sikit, syaitan akan masuk. Sebab tu ulama tak bagi asyhadu tu memberatkan orang yang nazak ni. Ringankan dia la ilaha illallah, cukup. Sampai bila Ustaz? Sampailah nyawanya terputus. Teruslah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi janganlah pula pakai ramai-ramai talqin. Aku buat tahlil pula situ. Sebab nak tahu tak jadi, itu berat pula kepada orang nazak. Sebab saya pernah tengok satu tempat, orang tu tengah nazak, tapi nak tegur tak berani sebab itu tempat orang. Nampak? Jadi bila tengok jenazah tu, yang seorang sahabat ni bagus dia pergi la ilaha illallah dekat telinga. Lepas tu dia pandang kawan dia. Tak boleh, tak apa, panggil kawan-kawan. Panggil ramai-ramai keliling jenazah tu pula dah. Kawan dia la ilaha illallah. Ramai-ramai pula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alamak, saya kata nak tegur kan lebay-lebay belaka. Serban-serban belaka tu tegur kan tak betul pula. Jadi nak buat macam mana? Itu semakin memberatkan jenazah tu, memberatkan orang nazak tu. Kita talqinkan dengan lemah lembut dekat telinga dia. Sebab dia sakit dah. Nyawa nak keluar daripada tubuh badan. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak ada siapa boleh bayangkan. Kan kalau Nabi lah makhluk yang paling disayangi di muka bumi ini pun rasa sakit. Kita macam mana lah? Macam mana? Tak boleh nak bayangkan. Walaupun kita nampak orang mati senyum tuan-tuan, tapi ingat satu sendi ke satu sendi 360 cincangan dengan pedang. Allah, macam mana Ustaz nak hindarkan dia? Kita doa saja kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan doa saja, kena usaha sekali. Jauhkan diri kita daripada benda-benda yang membahayakan. Nanti kita tengok. Sekarang ni banyak benda yang membahayakan kita tuan-tuan. Nampak? Sambutan tahun baru. Habis malam. Sambutan tahun baru. Ulama dah sebut dah. Aceh dah keluar fatwa dah Aceh. Sambutan tahun baru hukumnya haram. Habis cerita. Nampak? Sambutan tahun baru. Tapi kita di Malaysia masih lagi tolak ansur lagi ni. Tolak ansur lagi kan. Tapi okeylah. Kalau tengok Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman yang pakar kewangan Islam Malaysia tu, dia kata tidak boleh terus pukul hukum sambut tahun baru tu haram. Okay? Dia kena tengok bersyarat. Tapi bila tengok syarat tu, sebenarnya Ustaz Zaharuddin agak berlembut dalam bercakapnya. Sebab dia nak kata apa? Syarat-syarat tu memang tak dipenuhi pun. Nampak? Syarat tu tak dipenuhi. Antaranya apa syarat dia? Okey, ada orang jawab itu dah jadi adat dah Ustaz. Kita sambut tahun baru 1 Januari je sambut tahun baru. Tak apa. Adat syaratnya tidak bercanggah dengan syariat. Itu saja. Nak buat apa pun buat, asalkan tidak bercanggah dengan syariat. Okey. Apa salah satu syaratnya? Tidak ada percampuran lelaki dan perempuan. Ada beza antara merdeka. Garis tengah. Lelaki sana, perempuan sini. Tak ada. Time tu lah dia nak bebas sebebas-bebas ni. Nampak? Lepas tu orang majlis KL apa? Di BKL pun saya bola kutip kondom satu. Sebelum tahun baru tahun depan keluar berapa ramai lagi anak daripada hasil perhubungan yang tidak diredai Allah Ta'ala. Dia nak buat macam mana? Nabi dah kata bila ramai anak zina, bukan salah anak zina, bila ramai anak zina, maka Allah Ta'ala akan buka pintu kefakiran kepada kamu. Kalau benda ni kita kena tengok realitinya tengok. Kan 5 atau 6 tahun lagi, ini kajian dekat Malaysia lah. Doktor yang budak graduate daripada universiti buat bidang kedoktoran pun terpaksa menganggur untuk beberapa tahun.
Biasanya orang kita kalau buat perubatan ini, balik Allahu Akbar, kerja cari dia. Tapi sekarang ini 5, 6, 7 tahun yang akan datang menyaksikan bahawa susahnya ruang orang nak dapat kerja. Sebab kita akan jadi seperti mana negara Arab tentang. Negara Arab jual ayam. Jual ayam dekat kedai-kedai ayam. Kita ni kat pasar-pasar potong ayam. Aku dia tampal dekat dia punya kedai dia kata, Masters in Engineering, jual ayam dia. Jurusan dia tak ada nilai, dia punya jurutera dia. Sebab apa? Kalau macam negara Jordan, dia ramai urusan jurutera, tapi dia nak buat bangunan tu masalah sebab kos tak ada, duit tak ada. Jadi terpaksalah jual ayam. Ayam pun bukan selalu orang beli. Bukan selalu orang beli, jarang-jarang orang beli ayam. Sebab Arab ni makan nasi pun seminggu sekali, kira baiklah dia makan nasi. Tu kena tengok. Tapi makan ayam tu memang biasalah. Tapi ialah dia macam kita juga, ada orang miskin, ada orang kaya dan sebagainya. Baik, itu kena tengok. Itu saya sebut sebagai peringatan lah. Maknanya dekat sakaratul maut tu pun kita dah berdepan dengan penyesalan ini. Berdepan dengan penyesalan. Tapi cuba tengok ayat-ayat yang lain apa dia. Terlalu banyak ayat tadi sebut. Tengok dalam surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu hari ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tiada pula beriman. Nampak? Orang yang tak jaga iman akan menyesal. Orang yang lalai akan menyesal. Ini dua golongan yang confirm akan menyesal di hari pembalasan. Lalai, kejar dunia, kejar apa semua, lalai dengan hukum Allah Ta'ala. Tetap beriman, tapi dia tetap akan diazab dulu dalam neraka. Tak beriman, confirm diazab terus dalam neraka, tak keluar-keluar lagi. Baik, itu kena tengok. Sebab tu iman dia kena jaga betul-betul. Perbaharukanlah iman kamu, Nabi kata. Sebab tu kena sebut la ilaha illallah sentiasa. Sebab itulah kalimah yang memperbaharui iman kita. Nampak benda pun la ilaha illallah, nampak benda apa benda pun la ilaha illallah. Sebab itulah kalimah yang akan memperbaharukan iman kita. Tapi kalau tengok benda maksiat, janganlah pula la ilaha illallah tapi mata tak berpaling. Itu tak memperbaharukan iman. Sebab dia kena la ilaha illallah terus pergi tempat lain. Ini kan kita itu masalah dia tadi. Tengok la ilaha illallah mulut, tapi mata tetap ke situ, maka dia tidak akan dapat menjadi pengubat kepada diri kita. Baik, dan berdasarkan riwayat hadis oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia akan merasa menyesal. Semua orang akan merasa menyesal. Lalu para sahabat bertanya, apakah penyesalan mereka itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, jika dia orang baik maka dia akan menyesal, kenapakah tidak ditambah lagi kebaikannya itu? Kenapa aku berhenti setakat ni je? Kenapa? Nampak itu keadaan dia. Dan sekiranya dia orang jahat, maka dia akan menyesali dirinya, kenapakah tiada ditinggalkan akan kejahatan-kejahatannya itu. Ini menyesal. Baik. Dan di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang penyesalan di padang mahsyar atau penyesalan selepas kematian, menyebut manusia itu serta sebab-sebab penyesalan. Contoh cuba tengok. Sebab penyesalan tadi apa? Tidak beriman, lalai. Kita sekarang ni, persoalan yang paling banyak kita bertelagah atas dunia ialah persoalan yang berkait dengan hukum hakam khilafiyah. Benda furuk saja. Siapa masa hari Jumaat, antara dua khutbah tu kan imam bukan antara dua khutbah. Masa imam baca doa khutbah yang kedua tu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kalau ikut hukum Imam Nawawi bagi makruh angkat tangan. Bukan makruh disebut, tidak disunatkan angkat tangan masa doa situ. Tetapi kita tengok rakyat kita kat Malaysia semua angkat tangan, majoriti, kecuali orang Arab. Orang Arab yang datang Malaysia dia tak angkat tangan. Bukan dia tak faham. Kita bertengok Arab tak faham doa. Bukan kita yang tak faham sebenarnya. Nampak? Dia sebenarnya tidak disunatkan. Imam Nawawi kata angkat tangan. Tapi kenapa pula ustaz bila tengok orang angkat tangan ustaz biar je? Itu masalah cabang. Dia nak angkat, dia tak nak angkat, sudah. Nampak? Hatta dia nak main SMS dengan orang berdoa, lantak dia lah. Bukan masalah pun. Tak ada masalah. Imam tengah berkhutbah, kau nak main SMS, lantak kau lah.
Tak ada masalah sebab benda itu termasuk dalam perkara sunat saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, diam ketika imam baca khutbah adalah merupakan perkara dalam kategori sunat Jumaat itu. Okey, tapi adab kita janganlah pula sibuk dengan lagu, dengan apa, itu tak boleh lah. Sebab itu adab. Ya, adab. Kita banyak perkara cabang. Sebab tu saya pernah satu tempat biasalah diberhentikan mengajar. Biasalah ustaz memang kena macam tu dah. Tak apa. Berhenti sana, berhenti sini, orang sana ambil pula orang sini. Tak ada masalah. Sebabnya kita jawab ikut soalan. Ikut soalan. Macam dia suka lepas satu tempat tu, bukan kat sini. Ini kat tempat lain, tempat tarekat. Saya pernah mengajar situ hampir setahun jugalah. Lepas tu berlaku revolusi rampasan kuasa, penggulingan yang ada. Maka saya pun terguling sekali lah. Dia tak boleh lagi dah datang mengajar situ. Tak apalah. Okey, tak apa. Tapi akhirnya surau sebelah tu je. Surau sebelah tu je. 5 tapak daripada masjid tu. Terus telefon, Ustaz kena berhenti mesti besar. Datang masjid kami boleh? Boleh, tak ada masalah. Dah nampak. Akhirnya orang masjid pula datang situ sekali. Tak ada masalah. Maknanya orang kata dulu, orang cabar saya, orang kata Ustaz, kalau Ustaz boleh bertahan situ 6 bulan, potong jari saya. Bukan 6 bulan, setahun dah bertahan situ. Tapi aku tak tuntut janji itu. Potong jari tak payahlah. Sebab situ sebenarnya bukan isu. Orang kata hari itu saya bawa isu parti yang menyebabkan perpecahan masyarakat. Padahal bila saya mengajar surau sebelah tu, orang yang clear, tuan-tuan, clear pada kereta ada lambang biru, bukan dacing, mizan, timbangan, gambar timbangan, bukan gambar dacing, gambar timbangan pun datang. Maknanya tak ada masalah pun, sebab dia boleh datang, boleh dengar. Maknanya orang-orang besar situ yang tak boleh terima. Dia punya orang bawah tak ada masalah. Sebab saya cakap benda yang betul. Baik, jadi masalah-masalah khilaf ni tak payahlah. Kita nak cerita masalah-masalah besar, tuan-tuan. Masalah ini kan masalah berdoa, masalah nak wirid, masalah Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak apa? Nak sembahyang sunat ke apa? Tak payah. Benda tu benda kecil-kecil je, tuan-tuan. Yang penting macam bila bertembung antara dua perkara, ini yang saya kena hari tu. Sebab dia tanya saya, Ustaz, mana lebih diutamakan? Wirid ramai-ramai ke kuliah pengajian? Memanglah mana ustaz pun dia jawab kuliah pengajian. Sebab wirid sunat, tuntut ilmu wajib. Fardu kifayah lawan fardu ain, mesti didahulukan fardu ain. Pun dia bawa cerita kawan-kawan dia sana kemudian dia pemecah belah masyarakat. Kita nak wirid pun tak boleh. Bukan aku kata tak boleh. Soalan dia mana yang lebih didahulukan. Jadi saya jawablah. Nampak? Kalau tanya, motor kerajaan Malaysia apa? Rakyat didahulukan. Takkan nak marah saya pula. Dan itu benda yang ternyata. Nampak? Itu kena tengok. Jadi jawapan kita berdasarkan kepada itu. Lepas tu dia bawa mesyuarat dia. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dalam 11 orang mesyuarat, 8 orang kata apa Ustaz Najmuddin cakap tu betul. Tapi sebab yang 3 orang lagi tu kuasa veto, tak kira. Habis juga, tuan-tuan. Nampak? Habis. Tapi tak apalah. Kurang-kurangnya benda ni besok saya doa semoga saya tak menyesal. Tapi saya taklah doa mereka tu kehancuran. Tapi doa semoga mereka itu dapat ustaz lain. Tapi yang problemnya saya dapat maklumat, tak ada ustaz dan datang situ. Tak ada ustaz dah. Sebab semua tak boleh. Sebut ni tak boleh, sebut ni tak boleh, sebut ni tak boleh. Nampak? Tapi orang situ dia tak bertanya macam sini. Orang sini kadang-kadang dia bertanya. Bertanya tu, yang bertanya memang sedap bertanya. Yang menjawab tu masalah dia. Nampak? Kan? Soalan tu sebab tu dia marah kan. Tu setengah-setengah ustaz bila tanya Pak Hudu, jangan tanya. Dia setengah ustaz dia tak bagi. Sebab yang bertanya memang sedap tanya. Nampak? Yang nak jawab tu macam mana dia nak kona. Tak jawab straight kan? Ustaz, orang tu kata, ustaz ni tak guna. Jawab straight kan? Ustaz ni ekstrim sangat. Habis nak jawab macam mana? Senang-senang ustaz tu pun kata tak boleh jawab. Itu kena tanya kerajaan. Saya kena baru ni. Yang kes sekarang ni Mak Sabu kena tuduh Syiah. Satu kementerian tuduh dia Syiah. Bila kawan nak saman kat mahkamah, kami serah kepada JAKIM untuk menyelesaikan. Apa pula kau tuduh tiba-tiba bagi kat JAKIM? Yang masalahnya pegawai yang ceramah. Ustaz, tanya soalan. Silakan. Apakah JAKIM telah menjadi boneka UMNO dalam kes Mak Sabu? Sudah. Macam mana saya nak jawab kali tu? Akhirnya saya kata, Tuan telefon JAKIM, cakap dengan Datuk Ketua Pengarah lah. Dia pun buat dasar untuk JAKIM, jadi dia boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Habis kalau Ustaz jawab macam mana? Saya jawab seorang itu tidak boleh dihukumkan bersalah selagi mana dia tidak dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Itu saja.
Itu prinsip Islam. Okey, prinsip Islam. Baik. Jadi kita jangan menganiaya orang, tuan-tuan. Menganiaya orang mati memang susah, tuan-tuan. Ya, mati memang susah. Nak lepas titian pun masalah. Baik. Kita tengok. Dan di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang penyesalan di padang mahsyar atau penyesalan selepas kematian menjemput manusia serta sebab-sebab penyesalan itu di antaranya firman Allah dalam surah Al-Furqan. Ini tuan-tuan buka Quran, tengoklah ayat dia ya. Ayat 27 hingga 28. Dan ingatlah, hari ketiga itu orang yang zalim menggigit dua tangannya menyesali perbuatannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama para rasul. Maksudnya orang yang menyesal sebab pertama tidak ikut perintah rasul. Okey, kita tak wirid ramai-ramai kalau kategorinya kita ikut perintah rasul. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Aku paling suka sekiranya imam selepas salat, ya, dia berwirid sendirian bersama dengan makmum. Maksudnya masing-masing. Tapi kita buat ramai-ramai itu salah ke tak salah? Ambil pendapat ulama kita yang mengatakan itu tujuan untuk mencantikkan agama. Kita tak kata wajib. Itu beza je. Kalau kita kata mesti baca Yasin malam Jumaat, itu dah salah. Tapi kalau kita kata kita nak baca Yasin malam Jumaat kerana ini amalan kebiasaan kita buat, tak. Nampak? Sebab kalau nak buat surah Al-Kahfi aja, baca orang Jumaat, tak datang orang. Sudah baca surah Yasin pun tak datang, baca surah Al-Kahfi tak datang lagi lah jawabnya. Cuba je ubah. Malam ni malam Jumaat kita buat perubahan sikit. Kita tak payah baca surah Yasin, tapi kita baca surah Al-Ikhlas. Ada tak orang datang? Yang datang ini juga lah pun. Tapi mungkin dalam hati dia kata, apa pula je ni? Wahabi ni ubah pula dah ni. Nampak? Dah mulalah orang tak kena gaya. Haji Sulaiman Syiah agaknya. Pula dah. Dia bukan pasal orang kita kan. Dia main tuduh tabu saja, tak tentu hala tu tadi. Baik. Jadi tak ikut perintah Nabi dan juga tak ikut perintah Rasul. Macam yang baru ni pun ada seorang jemaah, saya tak tahu jemaah mana, dia dapat nombor telefon saya. Dia telefon, dia kata, Ustaz, apa hukum pakai swasta? Nampak tuan-tuan? Benda ni masih berlegar masyarakat kita. Saya kata, kenapa pula? Lepas tu dia kata, ada ustaz baru ni daripada Bangi juga ustaz. Dia kata boleh pakai swasta. Dia kata, apa alasan dia? Sebab dia kata banyak tembaga dari emas. Tembaga 70% dalam swasta, emas hanya 20%, logam 10%. Jadi 70 banyak. Saya kata wallahu alam, itu mungkin pendapat ustaz tu, dia mungkin rujuk kitab dia. Saya rujuk kitab lain dan rujuk tok guru lain. Sebab kita pegang Imam Nawawi, Syafi'i. Imam Nawawi kata kalau sikit pun emas, maka dia dikira sebagai emas. Tak boleh. Lantaran itu fatwa kita sendiri Malaysia pun kata swasta haram dipakai oleh orang lelaki. Sebab swasta tak boleh pakai. Nampak? Yang itu saya bagi. Akhirnya orang, kenapa ustaz tu lain? Dia rujuk kitab lain. Saya rujuk kitab lain. Tetapi majoriti ulama kata orang lelaki tak boleh pakai swasta. Okey, perak boleh pakai. Perak boleh pakai. Kalau perak boleh dia. Dia swasta tak boleh. Swasta tak boleh. Tak kira nak kubur nama apa pun, dia kena tengok. Sebab setengah ulama dia detail. Dia gini je. Dia kalau kita ambil satu cincin swasta, kita leburkan, boleh pisah antara emas dengan swasta dan dengan logam ataupun tak boleh pisah. Dia hukum base pada situ. Tetapi kita ambil fatwa mudah, Brunei, Kerajaan Malaysia, Syekh Ar-Raniri, Imam Nawawi kata swasta tak boleh dipakai di orang lelaki. Senang cerita. Tapi dia kata ustaz dari tu cakap boleh, terpulanglah. Kalau tuan nak pegang kata ustaz tu pun peganglah. Sebab dia pendapat minoriti sikit je ulama yang kata boleh pakai swasta tu. Okey, clear tuan-tuan ya. Jadi itu cincin, itu saya sebut tadi. Kita takut-takut jadi tak ikut perintah Nabi dan juga perintah Rasul. Janganlah ikut perintah Rasul ni benda yang menyenangkan dia saja, kan? Menyenangkan dia saja, itu tak boleh. Macam yang baru ni pun ada kes makan dalam talam sunnah Nabi. Tak apa. Tapi kau buat benda yang nampak jijik Islam tu pula dah. Nampak? Dia di dalam talam, saya pun tak tergamak nak makan. Nampak? Dia tuan tanah pula dah. Tuan masjid, kan? Dia datang, dia bawa gitu. Jombong, kali tangan pun bulu-bulu semua kan. Datang, okey ustaz, makan ustaz ya. Okey, kita pun tengok, ada apa? Daging kambing, ada apa? Selera juga tengok. Lepas tu bila nak makan tu, datang dia,
Saya sebagai tuan rumah ustaz, saya kena jamu ustaz sehebat-hebatnya. Orang lain ada lagi, tapi bila datang kita tak dalam, dia ramai semua. Alamak. Nampak tuan-tuan? Macam mana ustaz pun takkan time tu baru kata, oh lupa saya puasa. Mana jadi? Nampak? Kalau nak kata puasa awal-awal tadi. Tapi bila mulalah kawan sebelah pun tengok saya pun tengok dia. Dia pun kata, tuan-tuan, kalau tuan nak kawan macam tu, yang tuan lagi, yang kami biarkan. Tapi dia dah kawan semua dah. Dah kawan semua dah. Tapi saya rai tuan-tuan, ambil juga makan. Walaupun rasa sini nak keluar balik tu, telan geluk. Walaupun ikut amalan alim ulama kunyah 40 kali, time tu tak boleh ikut amalan sunnah dah tuan-tuan. Telan sajalah, ambil sikit. Nampak? Ada bila rasa lekat kat sini, ambil air. Lekat, turun balik. Nampak? Itu keadaan tuan-tuan. Maknanya jangan bagi sunnah Nabi tu nampak jijik tuan-tuan. Nampak? Memang makan awal-awal itu elok, tapi Nabi pun tak buat macam tu. Ya, baik. Itu ikut sunnah Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ni yang kedua ni isu apa tuan-tuan? Salah pilih kawan, penyesalan berlaku di akhirat besok. Ya, ulama salaf suruh kita cari sebanyak-banyak kawan. Sebab apa? Kawan itu boleh memberikan syafaat di padang mahsyar besok. Ramai kawan, kita tak tahu siapa yang boleh memberi syafaat kepada kita. Dan firman Allah dalam suratul Kahfi ayat 49, dan diletakkan kitab lalu kamu akan melihat orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Ini kitab lembaran amal kita tuan-tuan. Melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di dalamnya. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Maksudnya bila kita daripada mahsyar besok, kitab amalan kita akan ditulis. Orang yang berbuat jahat, dia akan rasa celakalah diri aku. Sebab apa? Benda tu tertulis daripada mula sampai akhir. Setengah ulama kata kitab lembaran itu panjangnya untuk seorang manusia antara peringkat umur 60 hingga 70 tahun tadi seluas mata memandang. Sebab dia tulis semua benda yang kita buat. Tak pergi pun, walaupun benda kecil pun dia kan. So ada setengah orang tanya, ustaz, benda jahat yang kita buat boleh tak terhapus daripada kitab lembaran itu? Setengah ulama kata boleh, berdasarkan kepada hadis Nabi, iaitu buatlah kebaikan, nescaya dia akan menghapuskan kejahatan yang lalu. Itu saranan daripada Nabi SAW. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Kalau kita tertinggal solat dulu kala, jangan kita terus tinggalkan saja. Buat setiap kali macam lepas subuh ni kan, buat solat subuh pula. Boleh ke ustaz? Lepas subuh dia tak boleh solat? Tak boleh solat kalau solat sunat. Solat qada boleh buat bila-bila masa, tak ada waktu haramnya. Lepas subuh buat, tapi jangan buat kat surau ni. Nanti orang tengok, siapa mengajar tu? Ustaz Najmuddin sesat, mana boleh sembahyang lepas subuh? Tak boleh kalau sembahyang sunat. Ya, sembahyang subuh qada yang dulu-dulu boleh buat lepas subuh. Kita ni kadang-kadang marah orang sebab kita ilmu tak ada. Macam kes yang masa sikit macam kes yang dekat nilai baru ni. Itulah pertama kali saya tengok menyebabkan saya tercari-cari, akhirnya terpaksa jumpa tok guru saya yang lama tanya betul, takut saya yang salah faham. Orang tu Allahu Akbar, dah Allahu Akbar, tiba-tiba astaghfirullahalazim. Saya pun dah hati, ini mesti tak masuk niat ni. Tiba-tiba dia pun tunduk lipat seluar. Nampak tuan-tuan, saya pun terfikir, apa kaitan takbir dengan lipat seluar kan? Dalam hati ni nak tanya ni. Rasa lambat je imam sembahyang hari tu. Sebab dalam hati nak tanya. Akhirnya siap tu sembahyang, saya terus tanya, bang, kenapa lipat seluar tadi bang? Dah angkat takbir. Oh, takut batal sembahyang. Apa kaitan pula lipat seluar batal sembahyang pula dah? Kalau tak pakai seluar, ia sembahyang. Ia batal sembahyang. Ini seluar dia cuma nak lipat saja. Sebab dia kata apa? Dek, ini dek. Dia memang tu pada saya lah nampaknya. Tapi sebab rasanya orang bukan orang surau tu, sebab tak kenal saya ni ustaz kat situ. Faham? Dia kata, dek, gini. Sebenarnya kita bila sujud ni ada 7 anggota yang kena berada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Betul? Saya kata, habis tu kenapa kaitan dengan seluar lipat pula? Dek, kalau seluar kita tak lipat dia panjang. Bila panjang, kalau saya tengah berdiri, mungkin seluar saya akan masuk tutup kaki saya. Bila tutup, jari saya tak pijak atas lantai, dia pijak atas seluar. Bila pijak atas seluar, dia cerita confident tak? Bila pijak atas seluar, kan ulama sebut, kalau kita sujud di atas anggota atau di atas benda yang bergerak dengan kita, maka solat kita tidak sah.
Memang betul, tapi kaedah tu tak betul dekat situ. Sebab yang tak boleh sujud atas benda gerak dengan kita dahi saja. Tangan, lantak kau lah pakai glove, pakai apa kan, saja je sujud atas. Tak apa, hatta pakai kasut semayang pun tak apa. Kan haji saya hari tu, tak ada masalah. Tapi adat datang sini, suruh kapet dah lawa ni biru macam ni nak bawa kasut, memang kena tendang keluar. Nampak? Tengok keadaan. Kau dah tahu orang dah penuh. Tempat kereta je boleh semayang. Tak payah sibuk nak buka kasut lagi dah. Semayang saja dengan syarat kau memang ada wuduk lah. Ada wuduk tak boleh lah. Nampak? Itu keadaan dia. Semayang kasut, semayang dengan apa lah tak. Yang tak boleh ialah bergerak dengan kau pakai kepiah macam ni orang. Orang tok ada orang macam tu je. Kadang dah tua. Nampak? Itu masalah kadang-kadang pakai songkok tinggi tu masalah tu. Dia kalau pakai macam ni bila sujud memang tak kena. Tombol songkok tu kena bawah. Ini kena lain. Nampak? Kalau pakai kepiah pun sama. Ada tak macam ni orang kan. Nak pergi semayang, kepiah sendirilah. Jumpa kepiah bapak. Kepiah bapak pula dia besar. Masuk pun tenggelam gitu. Buat semayang, sujud atas dahi tak sah. Tak sah. Bukan. Sebab tu ada budak-budak muda kadang faham tak, rambut panjang bila nak sujud. Buat apa kau simpan rambut panjang-panjang macam tu? Nampak? Botak saja senang. Kan sujud je. Ini masalah kan. Tapi masalahnya orang kita kadang-kadang tak faham bila sujud tu, sebab dia isu solat ni. Solat kalau tak jaga betul-betul menyesal pada mahsyar besok. Sujud atas anggota sama dengan kita saja. Kalau contoh orang perempuan pakai kain telekung besar, nampak dia badan kecil je, hari tu telekung dia semua basah. Ambil pinjam telekung kawan, tu dia 3 orang boleh masuk. Okey tak apa. Bila dia sujud tu, kembang macam Batman kain dia. Kawan sebelah nak sujud, takut sujud atas kain telekung dia. Ambil alih-alih. Nak sujud. Tak payah kau sujud di atas kain telekung dia tu. Tak sah. Tak sah bila mana orang yang pakai tu sujud atas benda tu, orang lain tak apa. Nampak? Tapi jangan buat gaya. Rambut kawan kita panjang, saja tarik kena sujud atas kawan tu. Bila kawan tu tak ada bangun. Itu menganiaya, tak ada. Nampak? Menyesal juga di padang mahsyar besok, menyusahkan orang. Nampak? Jadi kalau sujud lantak je lah atas kain siapa pun tak apa. Okey? Dan macam kita pakai serban ni, kadang-kadang ekor panjang. Bila sujud, kain serban tu atas tu, sujud atas kain serban ni. Tak sah. Tapi kalau kain serban ekor saya panjang, nampak? Sama ke belakang, bila saya sujud, ekor tu panjang boleh. Orang pun sujud atas ekor serban saya, lantak lah. Tak ada masalah. Orang kita kadang-kadang dia tak pasal-pasal ni. Kenapa sujud atas kain serban ustaz ni? Ambil berkat. Tak ada ambil berkat-berkatnya. Nampak? Tak payahlah sibuk-sibuk macam tu, itu pelik belaka tuan-tuan ya. Baik. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan, dan sesalan yang besar juga dirasakan apabila Allah tidak mempedulikan doa mereka. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Mukmin. Surah Mukmin ni setengah-setengah dari surah Mukmin, setengah-setengah disebut sebagai surah Ghafir. Yang biasa dalam Quran surah Ghafir lah. Okey, ini suratul Mukmin ini. Kalau kau orang tengok-tengok pula ini surah keberapa pula ustaz ni? 117 ke? Tak, surah Quran 116 saja. Okey, ini surah Mukmin, surah Ghafir. Dalam Quran kita kalau tengok yang mushaf Usmani itu disebut sebagai Ghafir. Itu yang biasa. Kalau tengok dalam terjemahan Indonesia, setengah-setengah Ghafir, setengah-setengah surah Mukmin. Okey, dia ada dua kan? Satu surah Al-Mukminun. Itu kekal. Qad aflahal mu'minun. Itu surah Mukminun. Okey, yang ini surah Ghafir atau surah Mukmin. Tanda-tanda baik. Ayat 90. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhan. Ini jangan tanya macam hari tu tuan. Ada satu tempat tanya, Ustaz, malaikat Malik duduk dalam neraka kan? Memang? Habis malaikat Malik tu jahat ke? Malaikat Malik diperintah Allah duduk dalam neraka, maka dia tidak rasa sakit duduk dalam neraka. Nampak? Itu nama. Kan malaikat Malik. Tapi ada setengah orang kita bagi nama anak dia siapa? Malik Ridwan. Dua-dua ada. Jaga neraka pun ada, jaga syurga pun ada. Itu tak apa. Nama baik. Tak ada masalah. Malik Ridwan. Tak ada masalah apa-apa. Bagilah. Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Bukan nak minta panjang pun. Satu hari je supaya jangan kami diazab. Penjaga neraka kata, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dengan membawa keterangan? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu. Dan doa-doa orang kafir itu hanyalah sia-sia. Sebab itu Imam Mujahid dan beberapa ulama yang lain sebut, bila mana orang kafir atau orang yang buat maksiat ini berdoa di dalam neraka kepada Allah Ta'ala, doa, ya Allah turunkanlah keringanan kepada kami. Lepas tu Allah Ta'ala hantar awan hitam.
Bila hantar, mula-mula Allah Ta'ala hantar awan merah. Lepas mereka berdoa, awan merah datang. Ada dalam buku yang saya photostat bagi pada tuan-tuan tu, ada dalam tu, tapi hari tu kita tinggalkan. Baik, dalam tu ada cerita, bila mereka berdoa, maka Allah Ta'ala akan hantarkan awan merah. Jadi bila nampak awan merah, orang dalam neraka ni dia seronok sebab dia membayangkan akan turun hujan yang memadamkan kepedihan azab mereka dalam neraka. Baik, bila mereka berdoa, tiba-tiba awan hitam tu betul-betul ada atas kepala, awan merah tu betul-betul ada atas kepala mereka. Tiba-tiba yang turun adalah kala-kala jengking sebesar anak lembu. Beribu-ribu kejar dia orang, duduk dah nak kena azab neraka, lepas tu kena kejar dengan kala jengking lagi, tuan-tuan. Kala jengking sebesar anak lembu. Okey, itu bahasa yang saya ubah sebab bahasa hadis disebut sebagai sebesar anak kaldai. Dia punya kala jengking. Bayang tuan-tuan, kalau kita ni ada kala jengking lah, tiba-tiba menciput lari semua orang, tuan-tuan. Nampak kala jengking tu. Tapi ini sebesar keldai, tak boleh nak lari ke mana dah. Sekali dia ketip 1000 tahun rasa sakit dia. Nampak? Itu kepedihan dia. Lepas tu mereka berdoa pula, lepas kena ketip kala jengking tu, berdoa pula kepada Allah Ta'ala supaya Allah turunkan lagi hujan. Akhirnya Allah Ta'ala kirim pula awan hitam. Lagi seronok mereka tengok awan hitam, mungkin hujan yang lebat. Tiba-tiba turun apa, tuan-tuan? Beribu-ribu ekor ular yang sebesar tengkuk unta. Nampak? Nampak? Patut sekali 1000 tahun rasa sakit. Sebab ini semua azab bagi orang yang duduk dalam neraka, yang tak boleh keluar daripada azab neraka. Sebab apa? Sebab masa hidup di dunia dulu dia abaikan banyak perkara. Nampak? Sebab tu kita kena berlapang dada dalam bab hal ehwal kehidupan dunia. Tumpukan pada perkara-perkara usul, jangan disibukkan dalam perkara cabang sangat. Perkara cabang nak berdoa ramai-ramai, nak baca yasin, nak talqin, tu tak payah nak diperbesar-besarkan. Siapa nak buat, dipersilakan. Siapa tak nak buat, jangan dimarah. Itu saja, kan? Baik, jadi kesimpulan apa yang kita sebut hari ni, tuan-tuan, makna nak cerita banyak peringatan dalam Quran, cerita tentang benda-benda ni semua. Tetapi kenapa diceritakan Allah? Sebagai persediaan untuk kita menghadapinya. Bermakna Allah Ta'ala sayang kepada kita, Rasul sayang kepada kita. Dia bagi kepada kita peringatan-peringatan benda-benda macam ni supaya kita tak jadi orang yang menyesal di kemudian hari. Kalau orang tanya macam mana Ustaz nak mengelak menyesal, ini beberapa ayat yang kita bagi. Pertama, antaranya jangan tinggalkan apa yang Nabi SAW suruh buat. Okey, buat, dan jangan tentang apa yang Nabi SAW perintahkan kita buat. Nabi suruh buat. Okay, Nabi kata jangan buat benda tu. Nabi suruh kita tuntut ilmu, tuntut. Okey, macam-macam sebagai contoh kan, Nabi kata jadilah kamu orang alim. Kalau tak boleh, jadi orang belajar. Kalau tak boleh, jadi orang mendengar. Kalau tak boleh, jadi orang cinta kepada ilmu. Cukup. Jangan jadi orang kelima yang tak suka kepada 4 perkara ini, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Baik, itu disebut baik. Sebab hari ni pun kadang-kadang ada ilmu pun masalah juga. Nampak? Orang lain tak betul. Itu masalah juga, tuan-tuan. Nampak? Sebab orang yang menuntut ilmu dan kemudian dia rasa nak saingi orang lain, dia je hebat pada orang lain. Ustaz ni tak betul, ni orang tak betul, condemn saja orang lain, maka orang ini tidak akan mencium bau syurga. Itu yang kita takut. Tak akan mencium bau syurga. Baik. Itu yang pertama tadi, ikut sunnah Nabi, tinggalkan apa yang Nabi SAW larang. Kemudian tengok, kalau nak berdoa, sekarang waktu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila berdoa dalam neraka besok, yang turun hanyalah kala jengking dan yang turun hanyalah ular besar saja. Itu benda kena tengok betul-betul, tuan-tuan. Baik. Jadi moga-moga apa yang kita bincang pada hari ini diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingatlah, ambillah peringatan, tuan-tuan. Janganlah orang surau sikit, tuan-tuan. Janganlah kita orang surau gaduh-gaduh pula, tuan-tuan. Rugi masa depan masjid, rugi masa depan surau pula. Benda kecil tak payah nak diperbesar-besarkan. Sebab tengok Imam Hasanul Banna, pengasas kepada Ikhwanul Muslimin, dia tak suka nak bertelingkah-telingkah dengan anak-anak buah dia. Sebab anak buah dia ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Sebab dia pernah tanya tentang saya ambil masa sikit. Dia pernah tanya, orang mazhab Hanafi ada setengah bila sembahyang dia tak baca bismillah. Okey, mazhab Syafi'i baca. Jadi imam masa tu orang bertelagah tentang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir. Boleh tak boleh bertelagah ni Imam Hasanul Banna bagi anak murid dia yang tengah bertekak ni. Dia kata apa? Engkau baca bismillah tak? Tak baca. Sebab Hanafi. Engkau baca bismillah tak? Baca Fatihah kan? Baca. Sebab apa? Mazhab Syafi'i. Baik. Dia pun tanya anak murid dia ramai-ramai, apa hukum 2 orang sembahyang? Siapa sah, siapa tak sah?
Anak murid dia kata dua-dua sah. Baik, tengok tuan-tuan. Bila masalah salat, Imam Hasanul Banna kata, masalah tiang agama pun kamu tak berani nak kata dia betul, dia tak betul. Ini kan pula masalah nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara kecil je dia kata. Siapa nak baca, baca. Siapa tak nak baca, tak payah. Nampak? Sebab kalau tanya saya mazhab Syafi'i, memang Imam Nawawi kata sangat-sangat disunatkan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Memuliakan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak baca Allahumma salli ala Muhammad, terpulang, tak ada masalah apa-apa. Sebab itu benda-benda kecil sahaja, tuan-tuan. Ya, baik. Jadi moga-moga kita tidak tergolong dalam golongan orang yang menyesal di hari akhirat besok. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Moga-moga kita diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung maksudnya. Okey.